Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Greetings of peace to the Muslims and also to those who may not be Muslims watching this video. Saya sudah membaca komen-komen anda, kebanyakannya yang memberi komen di video saya yang terdahulu mengenai pastor Melayu yang murtad bersama isteri dan anak-anaknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton dan juga mereka yang memberi komen mereka or their feedback in the comments. I'm glad that my video has been of use to those who may not been aware of the issue, surrounding the pastor Melayu and his wife and also their children for the past several years or so. So like I said, there were many issues or concerns regarding his so-called testimonial video. I saw a lot of contradictions, and I hope you guys will find my previous video beneficial, because untuk melawan orang akidah Kristian terutamanya, kita tidak melawan orang Kristian, tetapi kita menentang dan juga membenteng diri kita terhadap akidah Kristian dan juga pemahaman orang Kristian secara umumnya. The best way to do that is actually to seek knowledge. Sebab jika kita belajar Islam sejak dari sekolah rendah, kita sentiasa diberitahu bahawa ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Rasul kita, Rasul besar, junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ialah ayat Iqra. Read in the name of your Lord, right? Atau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Itulah yang telah beritahu oleh kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri daripada mula-mula sejak Islam ditubuhkan. Sebenarnya bukan Islam tertubuh, syariat Islam yang kita tahu sekarang tertubuh di bawah ataupun dengan pemulanya Rasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam video ini saya nak memberi penerangan ringkas atau boleh dikatakan sebagai tazkirah juga, dan juga sedikit informasi tentang pembandingan agama, sejarah pembandingan agama juga mengenai agama Yahudi, agama Kristian dan juga Islam yang kita anuti sekarang. Kita kena, ini benda yang asas yang kita kena faham, sebab kadang-kala ada setengah orang ni, kita daripada kita yang dilahirkan sebagai Islam, kita sendiri pun tak tahu sebenarnya apa yang kita sebenarnya faham. Yang kita tahu, sejak kita lahir kita Islam, kita diajar solat, kita diajar berpuasa, kita diajar bahawa membayar zakat itu perlu, dan kita juga diajar kita perlu pergi ke menunaikan fardu haji ke Mekah. Basically rukun Islam lah kan. Kita berjaya rukun iman juga. Kita tahu semua tu, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat dan sebagainya. We know all this, but not all of us know the significance of this information of these tenets. Sebab kita sendiri pun tak berapa nak memahami, sebab kita memang ikut dan kita belajar dan kita ikut, dan kita tidak menghayati. Jadi jika kita tidak menghayati dengan benar, atau we don't understand what we are believing, kita akan we will all end up like Yusri and his family. So is that really what you want? Adakah itu yang kamu hendak sebenarnya? Na'udzubillah min zalik, moga kita dijauhkan daripada pemahaman sesatnya, ya. Bila saya tonton video dia berbangga, dia berkata bahawa dia mengenali Isa alaihissalam atau Yesus Kristus melalui ajaran agama Kristian. Saya cuma mampu nak gelak sajalah kat cerita dongeng dia tu lah. Sebab semasa dia menjadi Muslim, dia tak baca Quran. Quran kita ada surah Maryam. We have the chapter of
the mother of, the mother of Jesus, Mary. Okay, surah Mary kalau kita terjemahkan pada English. Okay, maknanya satu surah tu dinamakan sempena nama seorang nabi besar yang bernama Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam. Okay, and also we have surah Al-Imran. Okay, kalau kita terjemahkan pada English is the surah of the house of Imran, maknanya keluarga Imran. Okay, sebab Maryam atau Maryam binti Imran, ya. Maryam adalah anak kepada Imran. Jadi bermulanya keluarga cerita, sebab cerita Maryam ini bermula sejak daripada ibunya bernama Hana, ya, yang berdoa supaya dia dikurniakan seorang anak yang soleh supaya dia boleh memberikannya kepada the temple. Okay, masa tu dianggap sebagai temple lah, atau tempat ibadah orang Yahudi lah, sebab Maryam adalah beragama Yahudi, ya. Ini jauh sebelum kedatangan Islam atau kedatangan Kristian. Jadi saya akan memberikan penerangan ringkas mengenai apa yang sepatutnya kita faham, basic understanding, right? So okay, saya akan mulakan, right? So yang paling penting kita kena faham ialah, okay, Islam bukannya timbul daripada kedatangan atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okay, ingat ya, I cannot stress this enough. Islam did not begin with Muhammad SAW. Okay, mungkin ramai daripada kita, kalau kita baca buku teks orientalis ataupun general articles atau buku-buku yang menceritakan tentang Islam, kadang-kadang mereka menulis begini. Dia berkata Islam began with the rise of Muhammad in 625 AD. Okay, maknanya mereka mengatakan bahawa Islam muncul dengan apabila Muhammad SAW declare bahawa dia adalah seorang Rasul. Mula daripada, maknanya dengan secara sendirinya it implies, okay, ia menandakan seolah-olah Islam itu diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, na'udzubillah min zalik. Let's keep us far, may God protect us from this sort of waswas or syak wasangka. Okay, because I believe this kind of small and tiny point can even be a trigger for someone to have doubts, okay, about the religion. Because okay, so because of lack of, this is usually because of lack of knowledge, daripada pengetahuan yang tidak ada asas pengetahuan dalam perbandingan agama. Jadi saya ingin mengulang sekali lagi, Islam did not begin with Muhammad SAW. Jadi bila Islam bermula? Islam bermula sejak daripada Allah menciptakan manusia di jannah lagi. Maknanya dengan kata lain, Islam wujud apabila Nabi Adam dan isterinya Hawa dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak di jannah lagi. Okey. Sebab kita percaya bahawa Adam serta Hawa diciptakan daripada tanah dan diciptakan di jannah. Kemudian adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang ada di dalam teks kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar semua para malaikat dan iblis menunduk atau bersujud kepada Adam. Okey, tetapi iblis menolaknya. Kemudian Allah telah menghalau iblis keluar atau melucutkan segala jawatannya, segala nikmatnya, dan menjahanamkannya. Kita tahu semua cerita itu, jadi saya tak perlulah nak ulas secara mendalam lah. Okay, tapi poin saya ni ialah Islam tercipta atau tertegak dengan bermulanya Nabi Adam di syurga. Jadi orang Kristian atau mungkin orang Yahudi dan juga orang Kristian juga, biasanya orang Kristian selalu sebenarnya mereka ni suka nak menyucuk jarum daripada sini. Dia orang akan kata, oh, Islam ni cuma wujud, kita tahu pasal Islam ni
apa nama, lepas Nabi Muhammad datang atau Nabi Muhammad muncul, kenapa tak ada sebutan tentang Islam daripada zaman Nabi Adam sehinggalah Jesus datang atau Isa alaihissalam datang? Kenapa Nabi Isa tak pernah sebut pun pasal Muhammad pada mereka lah? Tak pernah sebut pun pada Muhammad. Dalam antara masa antara Jesus dan juga Muhammad SAW ialah ada dalam jarak 600 tahun. Kenapa dalam 600 tahun tu tak ada Islam? Pada mereka macam tu lah. Jadi kalau kita ditanya soalan macam tu, sebab missionaries Kristian biasanya dia akan target melalui soalan-soalan seperti ini. Okey. Jadi kita boleh menjawab senang saja. Oh, saya tidak percaya bahawa Islam ni wujud daripada zaman Muhammad. Saya percaya bahawa Islam ni asalnya daripada Nabi Adam AS. Ya. Kita kena tahulah Nabi Isa AS apabila dia diangkat ke langit, okay, 30 tahun his mission, dipanggil his ministry, diangkat kepada langit, okay, selepas 33 tahun, dia tidak meninggalkan syariat yang khusus, okay. Sebab agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah kesinambungan daripada agama Yahudi ataupun agama Ibrahim, Ishak, Yakub yang terdahulu, agama Bani Israel yang terdahulu. Oleh itu Nabi Isa tidak membawa syariat. Dia tidak perlu membawa syariat. Dia cuma adalah sambungan kepada para nabi Bani Israel yang terdahulu. Syariat semuanya terkandung dalam ajaran Yahudi sebenarnya. Ajaran Isa AS datang untuk membawa kasih, dan juga sebab tu kamu selalu dengar kan orang Kristian cakap, oh, membawa kasih, membawa cinta, kasih Tuhan sebagainya. Memang betul, memang ajaran Isa AS kepada kasih dan juga untuk memperbetulkan kesalahan implementasi the law, okay, daripada para rabai yang terdahulu, okay. Oleh itu dia tidak perlu membawa syariat baru. Syariat ni adalah syariat Nabi Musa alaihissalam, okay. Daripada syariat Adam itu, okay, apabila Adam termakan buah kuldi, okay, disebabkan pujukan iblis, kan, ada yang ceritakan di dalam Quran. Kemudian Allah mengampunkan mereka, tapi mereka berdua dihantar ke bumi sebagai balasan atas kesalahan itu. Itulah yang menjadi asas atau justifikasi bagi orang Kristian untuk menggunakannya sebagai alasan untuk mengatakan bahawa Isa itu Tuhan. Okey. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita boleh gunakan point bahawa Islam itu wujud sejak daripada kedatangan Adam, penciptaan Adam lagi, sebagai alasan untuk bertanyakan mereka tentang syariat agama Trinity mereka. Okey. Soalannya senang saja. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, okey, sehinggalah membawa kepada zaman Ibrahim alaihissalam, sehinggalah membawa kepada zaman Nabi Musa alaihissalam, Solomon atau Sulaiman alaihissalam, dan membawa sehinggalah kepada zaman Isa alaihissalam sendiri. Pernah tak di antara mereka mengajarkan tentang benda karut yang bernama Trinity ini? Okey, saya ulang lagi sekali. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, Bani Israel, nabi-nabi, para nabi Bani Israel, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, semua. Kita boleh nyanyikan lagu 25 Rasul, okey. Sampailah membawa kepada Isa alaihissalam. Isa alaihissalam sendiri, ya, ada tak mereka mengajarkan tentang Trinity? Sebab Trinity ni muncul pada abad kurun ke-3. Okay? Sebelum tu tak ada Trinity. Tak wujud pun Trinity itu. Ya, itulah saya nak terangkan itulah. Kalau kita melihat agama, hatta kita lihat agama Yahudi sendiri pun kita boleh lihat, tak ada pun ajaran Trinity di dalam Bible. There's no such thing as Trinity. Trinity never existed. Okay? Dia tu milik Allah. Siapa-siapa pun boleh terima, siapa-siapa pun boleh kena cabut, siapa-siapa pun boleh tercabut.
hidayah. Siapa-siapa pun boleh tak ada hidayah sampai kiamat, sampai mati. Yes. So to be a Muslim is a privilege. Okay, it's a privilege. Kita kena sedar perkara ni. Islam, we should not take this for granted, sebab ramai daripada kita take this for granted. Ya, Islam is a privilege that only a few, okay, are given. Okay, jadi tetapi kita kena sedar, kita kena berasa bangga dengan diri kita kerana kita masih lagi Islam. Ya, we have to be, we have to be proud that we are Muslims. Okay, kita jangan takut kepada manusia-manusia durjana macam mereka yang cuba nak menghancurkan akidah umat Islam dan cuba mencari jalan untuk menggoyang agama kita. Because be proud they are Muslims. Do not care what people say about Islam. Biarlah orang nak kata Islam tu agama pengganas ke, Islam agama terkebelakang ke, all that you can just put aside. If you study the history of Islam daripada permulaan sampailah ke pengakhiran, Islam adalah agama yang memang agama yang tertinggi dan terunggul dan terpilih. Okay, rumusannya saya ingin ringkaskan. Okay, apa yang saya ceritakan daripada awal lagi. Poin nombor 1, agama Islam bukannya bermula dengan kerasulan Muhammad, ya, kerasulan Muhammad SAW, ya. Ia bermula daripada zaman penciptaan Adam sendiri. Apabila Adam telah dicipta, maka itulah Islam. Okay, itulah Islam. Islam yang kita kenal sekarang, syariatnya mungkin berbeza dengan syariat Musa atau syariat Ibrahim, tetapi Islam secara agama, secara rasminya bermula daripada zaman Adam alaihissalam. Okay, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita boleh tanya, kalau orang Kristian biasanya dia orang akan tanya, kenapa Muhammad antara Jesus dan Muhammad dalam masa 600 tahun, kenapa tak ada Islam pun? Kenapa baru tiba-tiba Muhammad ni muncul cerita tentang Nabi Isa alaihissalam? Ya, jawapannya senang aja, mudah aja. Sebab dahulu masa Isa datang, itulah ajaran Islam yang sebenar. Isa datang untuk menyambung kembali syariat Musa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, yang hukum Taurat dan sebagainya. Dan Isa datang diutuskan untuk memperbetulkan ajaran-ajaran yang salah yang oleh para rabai yang telah merosakkan agama Yahudi dan ajaran syariat Musa alaihissalam. Tetapi orang Yahudi menolaknya sehingga mereka cuba mensalibnya. Okay, cuba mensalibnya, ya. Di video yang lain saya akan cerita pula tentang penyaliban Isa mungkin, insya-Allah. Jadi poin yang kedua ialah antara jawapan yang pada poin saya yang kedua tu yang saya ceritakan tu, kalau jika orang Kristian tanya kenapakah antara Isa dan Muhammad SAW 600 tahun tak ada Islam, cakap mereka salah, jawapan anda ataupun pendapat anda tu salah, kerana memang ada Islam. Islam tu telah wujud. Islam tak pernah hilang daripada muka bumi, ya. Syariat yang anda kenal sebagai syariat Islam sekarang hanya muncul daripada zaman Muhammad, betul. Tetapi Islam, agama Islam itu telah wujud daripada zaman dahulu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, okey. Kita boleh tanya mereka tentang Trinity. Jadi kalau mereka tanya soalan yang saya cakap tadi pada poin yang kedua, tanya mereka, okey. Daripada zaman Adam alaihissalam sehinggalah membawa kepada zaman Ibrahim alaihissalam, sehinggalah membawa kepada Daud, Musa dan sebagainya, sehinggalah kepada Nabi Isa alaihissalam sendiri. Anda boleh tunjukkan pada saya tak di manakah terletaknya ajaran Trinity, ataupun ada tak di mana disebut dalam kitab Bible Perjanjian Lama terutamanya tentang Trinity? Ada tak? Dalam Perjanjian Baru pun boleh tak anda tunjukkan dengan jelas dalam Perjanjian Baru di manakah para pengikut Isa sendiri berkata, oh, you are my God, I worship you, ataupun Isa sendiri kata, saya adalah Tuhan, I am God, worship me. Okay, I am God the Son, I am the literal Son of God, worship me. Ada tak dalam Bible, dalam New Testament disebut macam itu? Okay, tanyalah mereka, boleh tak mereka menjawab? Okay, so number 4, last and not least, point number 4, okay. Kita kena berasa bangga, kita kena berasa megah, kita kena berasa proud of our religion Islam. Okay, never feel
let down, never feel weakened by Islam. Okay, kena berasa bangga boleh bermula dengan membaca terjemahan masuk Al-Quran. Bukan setakat mengaji Al-Quran. Saya bukan mengatakan anda tak boleh mengaji Al-Quran ya. Tetapi jika anda membaca Al-Quran tanpa memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut dalam bahasa Arab, susah juga anda nak fahamkan maksud dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut kan. Jadi jika anda nak fahami anda nak fahami ayat-ayat Al-Quran secara literal dalam bahasa Arab, anda boleh ambil kelas bahasa Arab untuk belajar. Jika anda rasa tak mampu, bacalah terjemahan Al-Quran. Jika anda rasa tak mampu nak baca banyak sangat terjemahan Al-Quran, bacalah tafsir, komentari, ulasan, buku, berlambak buku di pasaran mengenai kisah-kisah atau cerita penceritaan dalam Al-Quran. Terutamanya perbandingan agama. Anda boleh ambil kelas perbandingan agama umpamanya untuk nak memahami secara mendalam. Okay? So itu sahaja poin yang saya boleh ceritakan pada hari ini. InsyaAllah di lain masa saya akan memberi merakamkan video lagi tentang Christianity, mungkin tentang agama. Saya sudahi di sini. Minta maaf kerana masa pun mencemburui saya. Okay? Terima kasih kerana melihat dan mendengar muka saya ni ya. Mesti anda semua dah bosan dengar kan. Okay, tapi tak apa, terima kasih kerana dengar, dan saya harap ilmu saya ini boleh digunakan oleh anda dengan sebaiknya sebagai asas untuk mendalami agama kita, sebagai asas untuk permulaan perjalanan untuk membenteng diri kita daripada akidah agama Kristian, sebagai asas untuk menghujat kembali ajaran Kristian, dan juga membantah dan menjawab kembali kata-kata sesat yang diutarakan oleh orang-orang seperti Pastor Yusri ini ya. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.